Alright, Assalamualaikum and welcome back. Okay, today Pemazu akan continue topik chapter 4. Okay, kita berhenti di 4.1 kan? Kita akan continue di 4.1. Okay, thermal transducer. So, apa itu thermal transducer? Okay, ini adalah contoh dia thermistor. Ia adalah sejenis resistor di mana digunakan untuk kita measure temperature, perubahan temperature bergantung pada perubahan resistor dengan perubahan temperature tadi. Okay, thermistor ialah thermally sensitive resistor. Okay, thermally resistive resistor. Tu nama dia jadi thermistor. So dia punya jenis lah okay, structure dia non-metallic resistor, so dia made by sintering mixture of metallic oxide such as manganese, nickel, cobalt, copper and uranium. So Samuel Rubin ni lah yang memperkenalkan thermistor. Okay, ni gambar dia kita boleh tengok. So ini adalah simple linear relationship antara resistor dengan temperature. Okay, di mana kita ada perubahan resistor bersamaan dengan dia punya first order coefficient of resistance darabkan dengan perubahan temperature. So kita boleh dapat perubahan resistance. Boleh mainlah dengan rumus formula ni. Okay. So, thermistor ni kita boleh classifykan dalam dua type. Depend dia punya value of K tadi. Ya, jika K positif, okay, resistor increase dengan temperature increase. So, device kita call positive temperature coefficient ataupun PTC. Positive temperature coefficient thermistor. Yang ini bila K positif, R increase, temperature increase, okay, PTC. So NTC ialah negative temperature coefficient di mana K dia ialah negatif. Resistor dia decrease tapi dia punya temperature increase. Ya, beza dekat dia punya resistance. Okay, resistance. Then we can see dekat sini dia kata resistor that not thermistor are designed to have the smallest possible K. So their resistor remains almost constant over a wide temperature range. Okay, ni kita boleh nampak dia punya thermistor tadi dia punya resistance versus temperature graph. Tengok. Lagi tinggi temperature, lagi menurun dia punya thermal resistance. Kilo ohm, daripada kilo ohm contoh macam 100 kilo ohm ni tadi dia makin turun. Ya, semakin tinggi temperature kita, semakin turun dia punya nilai thermal resistor. Okay. Then kita boleh tengok kat sini dia punya advantages dan juga disadvantages of thermistor. Boleh tengok kenapa dia dikatakan dia bagus, kelebihan dia dan apa pula kekurangan dia. Ini adalah application untuk thermistor. So kita ada macam dekat consumer of electronics So dia ada di aircon, audio amplifier, kemudian telefon, dryer dryer baju dan macam-macam lagi application dia. Okey, yang tadi thermistor, yang ini kita boleh tengok dekat thermocouple pula. Dekat thermocouple, yang ini ialah more significant difference between thermocouple and thermistor. Thermocouple ni dia sense parameter in voltage. Dia voltage that induce between the two dissimilar metals. Okay. Ini thermocouple. Kalau thermistor tadi
Dia cuma sense temperature punya parameter. Beza thermocouple dia sense voltage punya parameter. Kalau thermistor pula dia sense temperature punya parameter. Tengok beza dia apa. So dekat sini kita boleh tengok thermocouple effect dia apa. So dia adalah common method used to measure moderately high temperature thermocouple. So dia based on the principle that two wires are made of dissimilar materials. So dia connected at either end will generate a potential between the two end that is function of the material, and temperature different between the two ends. Okay, dia panggil apa ni? Temperature different, perbezaan temperature antara dua penghujung dia tu. Inilah dua penghujung dia tadi ni kan. Dua penghujung dia kita panggil dia sebagai Seebeck effect. Seebeck effect. So boleh tengok ni gambar real dia, ini gambar apa ni dalam bentuk diagram dia. Okay, image. So ada metal satu, ada metal dua. Dekat sini kita sensing junction dia ada kat sini. So kat sini ada meter ataupun recorder, dan di sini ialah reference junction. Okay. Apa dia punya kelebihan dan kekurangan? Okay, untuk kelebihan dia tak mahal, dia kecil, dia rugged dan dia juga accurate. Bila kita guna with an understanding of their peculiarities. Okay, keburukan dia, cold junction and other compensation are needed for accurate measurement. So kita perlukan ni untuk dapatkan measurement yang lebih accurate. Okay. Okey, dekat sini kita tengok subtopik yang kedua selepas thermal transducer, iaitu bridges. Okey, bridge. Nama pun bridge. Bila bridge maksudnya apa? Jambatan. So macam ni kita boleh nampak lah macam jambatan kan sebenarnya kan. Okey. So bridge circuit ni biasa kita guna sebagai variable conversion element dalam measurement system, dan akan produce output dalam bentuk voltage level that changes as the measured physical quantity change. So dia provide accurate method untuk measure resistance, inductance and capacitance. So dia enable the detection of very small change in these quantities. So normally excitation of the bridge ni is by the DC voltage for resistance measurement, and untuk AC voltage untuk inductance ataupun capacitance measurement. Ini dia punya apa ni bridge punya ni lah, normally dia punya excitation ni macam mana. Resistance tadi DC voltage, kalau AC voltage untuk inductance dan juga capacitance measurement. Okay. Okey, kalau tadi dekat resistance kan untuk DC voltage punya measurement circuit tu, so dia punya configuration kita kenali juga sebagai satu cara untuk measure unknown value of resistance. Okey. Okey, yang ini apa tu review, okey tak ada apa. So again about bridge. Tertindih pula. Ini adalah condition untuk balance dia. Kita tahu R1 kat sini dalam gambar rajah ni R1 over R2 is equal to R3 over R4. Ini adalah syarat untuk dapatkan dia punya balance. Okey. Okey, ini berkenaan dengan Wheatstone Bridge. Tengok ni. Notation dekat sini Ini null. Ini ada gambar apa, nak cari I kat sini boleh, nak cari R, okey ada V, okey. So kat sini kita boleh tengok, okey ada sedikit apa ni formula punya ni kan. Dia kata at balance condition tak ada potential differences across the galvanometer. Memang tak ada lah sebab dia balance kan. Tak ada pula current through the galvanometer tadi ni. Okay, so pada keadaan ni kita tahu, VAD di sini VAD, V dekat R1 ni akan sama dengan V dekat R4.
Okey. So dalam kalau kita rearrange V sama dengan IR tadi, so sini I1 R1 equals to I2 R2. Okey. So bila kita rearrange dia punya formula, kita akan dapatlah juga Rx equal to R4, kemudian R equal to juga dengan R2 darab dengan R3 over R1. Ya. So ini untuk sensitivity of galvanometer. Okay, ni lain sikit pengiraan dia. Ya, kita guna Thevenin voltage. Okay, cari VTH dia dekat mana. VTH ni dia ambil dekat V, C dengan D. Tengah-tengah di galvanometer tu sendiri. Ya, berapa V-nya. So kita boleh guna atau rearrange formula untuk dapatkan ini. Ya, Then kita tengok juga untuk Thevenin resistance. Okay, Thevenin resistance. Kat sini ada rumus dia. So untuk complete circuit kita boleh katakan untuk apa ni I galvanometer tadi kan, current dia bersamaan dengan V galvano tadi, V dekat galvano, VTH kan. VTH ialah VCD, V galvano lah. Bahagi dengan RTH over dengan RG. RG tu apa? RG is the galvano resistance. So dalam galvano ni sendiri dia akan bagi nilai RG berapa. Okay. RTH kita kena carilah since R1, R2, R3, R4 ni diberi. So kita boleh dapatkan RTH. VTH tadi macam mana nak kira dia? Okay, ini VTH tadi. Okay, semua value ni ada. Ya. Okay, then barulah kita boleh dapat dia punya IG. Ya, VTH ada, RTH, RG and so on. Okay, next. Ini soalan dia. Okay, dia suruh kita cari R2 kat sini. R1, R3, R4. Okay, ni R2. Berapa nilai dia? Kita assume bridge ni dalam balance condition. So, ini dia punya solution. Okay, first of all kita akan tengok dia punya VTH. Okay, VTH kita tahu rumus dia apa. Dapat 2.77 millivolt. Okay, 2.77 millivolt. Okay. Oh, ni example lain bukan yang ini. Ni awak buat 700 tapi ni macam tak ada nilai V. Tak complete pula soalan ni. Tak apa, saya akan completekan dan kita akan jadikan dia sebagai exercise. Okay, macam soalan ni, figure ni diberi okay, R1 100 ohm, R2 1000 ohm, R3 200 ohm, R4 2005 ohm. So R ada, boleh cari VTH. Masukkan dalam rumus ni, dapat VTH. Dan untuk cari RTH tadi, okay, semua nilai pun ada. Kita dapat 734 ohm untuk RTH. So direct into the formula, we can get the value of galvanometer current 3.32 microamp. Ya, direct je soalannya. Okay, ini satu lagi example, boleh tengok juga, boleh kira. Okay, soalan dan answer. So ni boleh jawab. Yang ni baru betul ada. Ni lebih kurang macam latihan yang sebelum ni, yang previous. Kan, cari VTH, cari RTH. Dan kita boleh cari dia punya IG. Macam ni dia minta voltage. Ni point C dengan D tadi. V out ni sama dengan VTH lah kan. V galvano tadi kat sini. Dia boleh bagi nama apa-apa je dia nak kat sini. Kemudian dia nak juga nilai R4 bila balance. Berapa R4 bila balance. Macam tu. Macam ni kan lain-lain kan. 80. Ni boleh guna yang tadi kalau balance R1, R2 equal to R3, R4 kan. So boleh cari R4 berapa. Macam gitu. Dapat tak ni? 720 ohm. Kira. Ini. Yang ni saya letak dekat author untuk hari ni lah. Soalan ni macam senang sebab dah ada jawapan. Cik. Awak tunjukkan cara kerja. Saya letak dekat author. And then nanti submit dekat author lah. Yang ini saya kira as attendance tu. Okay. For today lectures. Okay.
Okey, kita boleh tengok lagi subtopik 4.3 di mana ini berkenaan dengan resistive position transducer. Okey ya. So yang ini saya bercadang untuk continue dengan link yang seterusnya berikutnya nanti. So untuk lecture hari ini kita stop dekat bridge ya subtopik 4.2. So soalan ni saya macam yang saya dah terangkan, I will put the question in the author and you all can answering it at the author and submit there too. Alright, I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Bye.